A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekali lagi pada kali ini kita bersama-sama dalam sesi pemahaman ataupun tafsiran secara ringkas daripada muka surat kita pada hari ini, iaitu 251. Kita pada hari ini akan bersama-sama dalam surah An-Nur pada muka surat yang kedua daripada surah An-Nur ni. Jadi sebagaimana kita sebutkan sebelum daripada ni, bahawa surah An-Nur ni adalah surah yang turunnya di Madinah, dan tabiat biasa surah Madinah ni ialah dia akan menceritakan tentang perkara-perkara tentang hukum dan juga perkara-perkara tentang adab. Sebagai seorang Islam, dia mengajar bagaimana untuk mengajar seorang Islam tu supaya menjadi mempunyai satu tabiat ataupun satu adab, ataupun melakukan satu perkara itu mengikut cara yang betul. Kalau ayat-ayat di Mekah biasanya ialah ayat-ayat yang akan menceritakan tentang bagaimanakah kita akan mempunyai sikap yang betul terhadap Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita panggil sebagai tasawur aqaidi, tasawur ataupun pandangan akidah. Tetapi fokus di dalam surah Madinah adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, iaitu dan juga ayat-ayat yang berkaitan dengan adab dan tata cara bagaimana kita nak hidup sebagai seorang Muslim. Jadi surah An-Nur dalam muka surat yang kedua, surah An-Nur ni, kalau dalam muka surat yang pertama, surah An-Nur, ia lebih menekankan tentang, banyak bercerita tentang hukum-hukum, iaitu hukum orang yang berzina dan juga hukum orang-orang yang menuduh orang lain dengan berzina. Tetapi dalam surah muka surat yang kedua daripada surah ini, dia lebih banyak, kita akan dapat lihat, dia lebih banyak bercerita tentang bagaimana sikap kita terhadap seorang Muslim yang lain, iaitu bila berlaku apa-apa terhadap saudara-saudara kita semuslim, maka kita mestilah mempunyai satu sikap dan cara yang tertentu. Muka surat ini banyak akan tertumpu fokusnya kepada satu perkara, satu peristiwa yang telah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa dipanggil sebagai peristiwa hadisul ifki. Hadisul ifki ni, hadis tu maknanya peristiwa. Al-ifki itu ialah pembohongan yang besar. Al-ifki itu dia lebih dahsyat lagi daripada al-kazib. Al-kazib ni maknanya penipuan, tapi al-ifki ni, al-kazibu al-ifku lah, asalnya al-ifku kan, tapi bila disebutkan hadisu, jadi hadisu al-ifki gitu kan, baris bawah, ki itu baris bawah, tapi asalnya adalah al-ifku. Jadi al-ifku ni ialah pembohongan yang sangat-sangat besar lah. Kalau kecil dipanggil al-kazib je, penipuan yang kecil. Ianya berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam satu peristiwa yang dipanggil sebagai peperangan Bani Mustaliq. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan sahabat-sahabatnya dan menuju kepada satu bani, nama dia Bani Mustaliq. Jadi dia bukan nak berceritakan tentang apa yang berlaku dalam peristiwa Bani Mustaliq itu, tetapi dalam perjalanan pulang, ketika dah hampir nak sampai ke Madinah ni, maka Nabi SAW, kalau Nabi keluar daripada Madinah, maka dia akan cabut undi kan, di kalangan isteri-isteri baginda. Maka yang terundi pada masa itu ialah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi lepas daripada tu, jadi dalam perjalanan balik, maka berlakulah peristiwa ni. Peristiwa apa? Iaitu tabiatnya biasanya lah orang Arab ni, mereka ni akan berjalan pada waktu malam, sebab siang hari panas
Jadi kalau siang hari mereka akan berhenti, tapi pada waktu malam mereka akan berjalan biasanya. Jadi peristiwa ni berlaku ketika mereka berhenti rehat sebentar di satu tempat tu. Kemudian Aisyah ni keluar daripada dipanggil haudash. Haudash ni ialah rumah kecil tu yang diletakkan di atas unta. Jadi haudaji, dia kata haudaji tu rumahku, tempat duduk kecil tu kan. Jadi biasanya dia akan tertutup, jadi perempuan akan duduk di atas haudash tu, unta tu. Jadi ketika unta tu dah berehat semua, jadi Aisyah ni ada keperluan lah, mungkin nak qada hajat dia dan sebagainya, kemudian dia keluar daripada haudash tu, kemudian dia pergi qada hajat dia, mungkin jauh sikit lah daripada orang kan, takkan kat situ kan. Jadi maknanya bila dia pergi kat situ, kemudian dia pun balik lah bila selesai semua. Bila dia balik semula ke unta dia tu, tiba-tiba dia rasa bahawa rantai dia tu hilang. Rantai dia ni bukanlah rantai macam kita ni kan, rantai emas macam tu kan, dia rantai-rantai simple je, apa dibuat simple-simple je ni. Jadi kemudian bila dia rasa rantai dia tu hilang, dia pun pergi cari balik, pergi ke tempat tadi tu. Jadi mungkin tempat tu agak jauh sikit. Jadi selepas daripada dicari-cari tu agak lama sikit, kemudian jumpalah. Tapi bila dia patah balik ke tempat perkhemahan tadi tu, semua orang-orang yang berkhemah semua tu dah berjalan dah. Dan dikatakan bahawa orang yang menjaga unta tu tak sedar bahawa Aisyah tak ada kat situ, sebab disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahawa perempuan-perempuan pada masa tu makan sikit. Jadi bila makan sikit mereka ni ringan jadi tak sedar lah ada orang tak ada orang dalam haudash tu. Jadi Aisyah ni bila dah sampai ke situ, dia dah unta tak ada, semua orang tak ada, rombongan dah berjalan, jadi dia tunggu kat situ. Moga-moga harapan dia ialah orang akan patah balik lah bila sedar dia tak ada tu. Tapi akhirnya dia tertidur di situ. Bila dia tertidur, jadi kebetulan ada seorang sahabat bernama Safwan. Safwan ni dia ni berjalan lambat. Mungkinlah ada sebab-sebab dia tak ceritalah sebab dia kat situ dalam hadis tu. Tetapi bila dia sampai kat situ, dia tengok ada satu perempuan yang maknanya pakaian gelap lah kan tapi dia terpandang, dia kenal Aisyah sebab dia pernah tengok Aisyah masa sebelum daripada hijab diwajibkan. Jadi pada masa tu hijab telah diwajibkan, jadi Aisyah tak buka, tak tutup muka dia pada masa tu. Jadi Safwan ni kenal Aisyah, dia pun berkatalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bila disebut macam tu, Aisyah pada masa tu tertidur, jadi terkejut. Jadi Aisyah pun terkejut, jadi bangun. Kemudian Safwan ni meletakkan unta dia kat situ, suruhlah Aisyah ni naik. Jadi Aisyah naik atas tu, kemudian mereka pun berjalan lah. Masa tu dah siang dah. Jadi mereka berjalan sampailah kepada rombongan yang telah berjalan tu, sampai ke satu tempat dan berhenti kat situ. Jadi pada masa tu, oleh kerana siang, orang semua tengok pada masa tu kan. Orang tengok dua orang berjalan, iaitu Aisyah yang duduk atas unta. Of course lah kan tak ada pada masa tu haudash tu atas unta Safwan kan, sebab dia lelaki kan. Safwan tu unta di mana ada haudash kan. Jadi dia pun sampai kat situ, orang pun startlah bercakap. Jadi orang yang mula-mula sekali bercakap, yang menimbulkan fitnah tu ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni pada masa tu dikatakan lebih kurang tahun yang kelima. Jadi pada masa tu dia ni dah kira sebagai munafik dah masuk Islam dah dia. Sebelum tu daripada tu dia memang tak Islam tapi dia Islam selepas daripada peperangan Badar. Peperangan Badar ni tahun yang kedua Jadi selepas jadi dia pun buatlah cerita, dia kata takkan tak ada apa-apa, apa dah jadi ni dua orang ni berjalan dua orang kan. Jadi orang kena Aisyah, orang kena Safwan. Jadi akhirnya berita tu tersebarlah kan. Ada orang bercakap, ada orang tak bercakap. Jadi macam-macam lah sikap pada masa tu, dan Nabi SAW tak kata apa. Jadi confused lah pada masa tu, menunggu wahyu. Sebab tak tahu kan. Bila tanya Aisyah pada masa tu, bila dia balik ke rumah ke Madinah, dia demam jadi tak berjumpa dengan orang. Jadi dia pun tak tahu cerita apa yang berlaku Jadi oleh kerana tu peristiwa tu telah melahirkan orang yang bercakap banyak kan. Orang yang bercakap, ada orang bercakap. Ada sahabat Nabi juga yang telah bercakap lah mengenai peristiwa ni, iaitu bercakap-cakap yang tak elok. Ada yang bercakap elok Jadi kita akan bacalah kan kisah daripada ni. Itu adalah satu peristiwa yang besar lah. Dan peristiwa ini mungkin ada orang menganggap bahawa satu benda yang tak baik lah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala cerita semua
iaitu berkenaan dengan hadis ini dipanggil al-ifki kat sini kan, dalam ayat yang ke-11 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Yang pertama sekali Allah Taala beritahu bahawa sesungguhnya orang-orang yang datang dengan ifki, dengan berita bohong yang sangat dahsyat ini adalah usbatum minkum, satu kumpulan daripada kamu, bukannya orang luar, bukan orang lain dan sebagainya. Jadi usbatun ini kalau ikut dalam bahasa Arab adalah satu jumlah di antara 10 hingga 40 itu usbatun. Jadi bila Allah sebut macam tu, maknanya orang yang terlibat tu sebenarnya berada dalam lingkungan bilangan itulah. Dan ketua dia of course lah kan yang kita sebut tadi, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Jadi orang ramai kata pemuda mau buruk lah benda ni kan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kata la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kamu rasa bahawa ia tu buruk bagi kamu, tapi dia sebenarnya adalah baik bagi kamu. Apa dia peristiwa ni? Jadi ada orang, mungkin orang rasalah kan apa-apa yang buruk ni kita kata buruk lah, tapi sebenarnya bila dia berlaku dia adalah baik, iaitu ada sebab dia. Maka Allah Ta'ala yang tahulah kan hikmahnya dan semuanya, iaitu hikmah yang disebutkan kat sini, yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, ialah terbongkarnya kejahatan orang-orang munafik. Jadi maknanya orang munafik ni satu demi satu benda-benda tentang orang munafik ni akan terbongkar melalui peristiwa-peristiwa. Jadi kalau tidak ada peristiwa ini, maka kita tak tahulah siapa tu munafik kan, ataupun orang ni sebenarnya. Jadi bila habis berlaku peristiwa ifki ni, terbongkar semua kan cerita orang munafik. Maknanya orang munafik ni memang bohong, memang teruk, memang jahat, memang ketua dia kan. Walaupun dia terlepas, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul kan, dalam cerita ni, dalam peristiwa ni lama juga peristiwa ni kan. Jadi walaupun dia terlepas, dia tak dikenakan hukuman sebab dia tak mengaku. Dia katakan dalam sirahnya, dia menolaklah, dia kata aku tak kata dan sebagainya kan. Jadi Nabi berdasarkan, tapi orang semua dah tahu lah kan, sedikit demi sedikit lah, sampailah kepada peristiwa-peristiwa, sampailah kepada akhirnya sifat-sifat orang munafik tu terbongkar satu demi satu, termasuk melalui peristiwa ini. Jadi Allah Ta'ala kata likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi, setiap orang tu akan dapat dosa dia. Wallazi tawalla kibrahu minhum, dia kalau ikutnya kibrahu ataupun kubrahu, minhum lahu azabun azim. Dalam bahasa Arabnya kibrahu tu maknanya benda yang paling besar lah. Tawalla kibrahu makna orang yang paling jahat yang buat benda tu, iaitu Abdullah bin Ubay lah sini kan. Lahu azabun azim, Allah Ta'ala kata dia mendapat azab yang paling besar. Jadi ikut penafsiran daripada ayat ni sangat-sangat panjang lah kita kata kan, dengan hadisnya yang sangat panjang berkenaan dengan peristiwa ni, dan juga sirahnya juga panjang tapi saya tak ceritalah kat sini kan. Kemudian ayat 12 daripada surah ini, Allah Ta'ala kata laula. Laula ni ialah Allah Ta'ala nak mengajar orang mukmin kan. Laula tu maknanya kalaulah, tidak. Kalau ikutlah terjemahan dia kan, laula maknanya kalau ikut makna dia pula ialah sepatutnya macam ni, sepatutnya gitu kan dalam bahasa Melayunya. Iza sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu haza ifkun mubin. Jadi sepatutnya gini, sepatutnya. Jadi Allah tu kata, kalau bila kamu dengar isami'tumu, ketika kamu dengar apa yang patutnya ada pada diri kamu, hendaklah kamu zonnal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Hendaklah setiap orang daripada mukmin dan mukminat ni dia kena bersangka baik. Kita panggil husnuzon lah kan sini kan. Tapi Allah Ta'ala kata zonna bi anfusihim khaira. Jadi orang Melayu panggil husnuzon, tapi kat sini zon khaira. Zon khaira bi anfusihim, terhadap sesama mereka. Jadi kita sini ulama tafsir kata maknanya sini ialah kan, bila sesama mukmin, sesama orang Islam lah maknanya, iaitu kita hendaklah mendahulukan husnuzon, mendahulukan zon yang baik. Zon yang baik maknanya menolak, menafikan satu benda yang tak elok, yang orang cerita tentang satu benda terhadap orang mukmin tu
kalau kita dengar. Is-sami'tumuhu wa qalu, dan hendaklah yang berkata. Jadi dua benda lah kan. Yang pertama sekali ialah kita kena bila dengar tu zon tu makna dalam hati kan, sangkaan. Hendaklah buang sangkaan-sangkaan yang tak elok terhadap orang mukmin. Kemudian yang kedua, hendaklah qalu haza ifkun mubin, berkata tu maknanya dengan mulut kan. Jadi dua tindakan yang sepatutnya kena ada pada seorang mukmin bila mendengar berita-berita macam ni, iaitu zon baik, dan yang kedua tak ada, ni nipu semua, bohong semua, haza ifkum mubin, ni semua tipu kan. Gitu jadi bukannya mulut saja, tapi zon dalam hati tu ada juga tu makna tak cukup kan. Dia kena dalam hati dan juga mulut tu kena bercakap. Kalau dalam hati saja dengan mulut tak sebut, tak jadi juga tak menolak kan. Jadi dengan mulut, hati pun kena ada zon yang baik, dan mulut pun kena kata bahawa ini adalah penipuan. Seterusnya ayat yang ke-13 laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Allah Ta'ala sebut kat sini lagi, iaitu berkaitan dengan apa yang kita baca pada muka surat sebelum daripada ni, iaitu apa, sepatutnya orang yang kata macam tu dia kena bawa 4 orang saksi. Jadi maknanya setiap tuduhan, setiap nak kata apa-apa tentang perkara yang tak elok ni ialah mesti kena bawa saksi kan. Kalau tak ada saksi tak boleh sebut kan. Maknanya kena menafikan awal-awal lagi. Jadi bila orang tu dah ada bawa saksi yang betul lah, pada masa tu barulah masuk kepada mahkamah dan sebagainya kan. fa izlam ya'tu bisyuhada fa ulaika indallahi humul kazibun. Jadi Allah Taala kata kat sini, kalau tak ada saksi maka itu adalah pembohongan. Situ adalah di sisi Allah mereka ni adalah penipu. Maknanya tak boleh. Walaupun orang tu kata seorang dia tengok sendiri pun, tapi kalau tak ada saksi tak boleh terima juga jadi dia tak bolehlah mendakwa, tak bolehlah mengata Jadi dia kena diam sajalah kalau dia tengok seorang-seorang satu peristiwa yang tak elok tu berlaku. Kemudian seterusnya lagi ayat yang ke-14. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi azabun azim. Jadi dalam ayat ni ada sebelum daripada ayat ni kita ada baca, iaitu walaula kan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalaulah tidak kerana kurniaan Allah dan juga rahmatnya. Ayat sebelum daripada ni kita pernah baca muka surat yang 250 hari tu, iaitu ada juga ayat ni tapi dia tak ada jawapan. Tapi dalam ayat ni ada jawapan. Ada jawapannya, kalaulah tidak kerana kurnia Allah, nescaya akan kamu ni akan terkena apa yang kamu tenggelam dalamnya tu, kamu berguluman dalam tu. Ma'afattum fihi azabun azim. Azabun azim maknanya kamu akan terkena azab. Kalaulah tidak, maknanya Allah Ta'ala tidak kenakan azab pada mereka. Tapi kalaulah tidak kerana kurniaan Allah dan juga kerana kasih belah Allah, nescaya kamu ni kena azab. Kemudian ayat seterusnya situ, maknanya sini adalah ayat tu nak katakan bahawa Allah Ta'ala marahlah kan kepada orang mukmin yang bergeluman dengan benda tu, yang buat salah yang campur tenggelam tu. Jadi ada di kalangan orang-orang mukmin pada masa tu yang selamatlah, yang praktis benda ni kan. Sebelum daripada ayat ni turun lagi, mereka dah praktis benda ni, iaitu siapa? Iaitu Abu Ayyub Al-Ansari dan juga isterinya. Jadi Abu Ayyub ni pernah tanya kepada isterinya, ataupun dalam satu riwayat lain dia terbalik kan. Ummu Ayyub ni, Ummu Ayyub tu isteri dia, suami dia Abu Ayyub. Jadi Abu Ayyub pernah tanya isteri dia, dia kata, hei Ummu Ayyub, dia kata, kau dengar tak apa yang orang duk cerita pasal Aisyah tu? Dia kata dengar. Dia kata jadi dia kata, kau percaya ke? Dia kata mana ada kan kata Aisyah. Jadi dia kata Aisyah tu lebih baik daripada kau, dan Safwan tu lebih baik daripada aku. Jadi macam mana, tak mungkin benda ni berlaku, dia kata sebab apa kan. Dia tanya Ummu Ayyub, kata, kalau kau buat tak, kalau orang kata kau buat tak? Dia kata aku pun tak buat. Jadi macam mana Aisyah tu akan buat sedangkan dia tu lebih baik daripada aku? Jadi maknanya kat sini ialah ramai dari kalangan sahabat ni dia terbagi pada 3 lah. Ada orang yang macam percaya, seolah-olah macam percaya. Ada yang kedua, kumpulan yang kedua ialah yang diam langsung lah, tak cakap apa, tak komen apa. Kemudian kelompok yang ketiga ialah yang menolak terus, iaitu seperti Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Allah SWT ajar kat sini kan. Tadi ajar satu benda dah, iaitu zon dan juga kaul, berkata. Kemudian kat sini lagi
Allah ajar lagi, iz talaqawnahu bi alsinatikum, iaitu ketika orang duk bercerita itu talaqawnahu bi alsinatikum, makna melompat-lompat pada lidah kan, orang ni cerita wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun, iaitu kamu berkata satu benda yang mana, berkata dengan mulut kamu satu benda yang mana kamu tidak ada ilmu tentangnya, kamu tak tahu benda tu betul-betul berlaku ataupun tidak, tapi kamu cakap juga seolah macam benda tu berlaku kan, kamu duk bercakap kan, melompat daripada mulut ke mulut, kita kata yang berpindah tu talaqawnahu bi alsinatikum, berpindah mulut ke mulut. Jadi lepas tu sedangkan kamu tak tahu benda tu berlaku betul-betul ke. Jadi di sini Allah Ta'ala ajar bukan hanya perkara ni saja kan, tapi maknanya dalam apa-apa peristiwa pun kan, terutama sekarang kan, kita kan dalam PKP kan, bila PKP ni macam-macam orang bercakap kan, ada orang bercakap suka menyebor, orang tak ada kerja kan, tak tekan copy paste, tengok berita palsu kan. Itu maknanya tu talaqawnahu bi alsinatikum, tu macam tu kan, kamu bercakap satu benda tapi kamu tak tahu sangat benda tu, tapi sebab copy paste je, sebab macam seronok, suka hati, mendengarkan best macam cerita ni, copy paste. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini, wa tahsabunahu hayyinan, kamu anggap benda ni macam ringan kan, macam kecil. Tahsabu, kamu sangka benda ni kecil, tapi sebenarnya wa huwa indallahi azim, tapi sebenarnya benda tu besar. Jadi benda yang berkaitan apa-apa sebenarnya, benda-benda yang berkaitan dengan maruah orang kan contohnya, ataupun benda yang berkaitan dengan kadang-kadang memberi efek kepada orang kan, terutama sekarang lah kan, bila kita katakan macam ni, kita kata okey lah, boleh rentas negeri, kita kata tak ada masalah dah. Tengok sebenarnya kita copy paste je, tengok orang pun pergilah, dan sebab orang baca benda tu, orang kata boleh rentas negeri, sampai selepas 150 km ke, lepas 200 km, tengok sampai kat sempadan tak boleh nak berentas, tengok pun kena saman pula contohnya kan. Jadi tengok kita yang menyebarkan menyebabkan berlakulah benda-benda tak elok. Jadi sebenarnya kat sini bila yang berlaku tentang maruah ni, tahsabuhu hayyinan, kamu mudah kan tekan je copy kan tu, copy macam tu kan, hayyinan, tapi sebenarnya benda tu adalah besar. Jadi kena anggap jangan mudah-mudahlah kan nak buat benda-benda yang menyebabkan tu orang walaula isami'tumuhu qultum, sekali lagi Allah Ta'ala kata walaula kan, sepatutnya macam mana ketika kamu dengar ni, qultum ma yakunu lana an natakallama bihaza, sepatutnya Allah Ta'ala kata kamu kena kata macam ni. Kata ni berkata yang tak di zon ni berkata pula, iaitu apa, kata apa lagi, ma yakunu lana an natakallama bihaza, sepatutnya kita tak cakap macam benda ni. Ma yakunu lana an natakallama bihaza, sepatutnya kita tidak bercakap benda ni, kita tak bersembang lah benda ni kan, sepatutnya kita diamlah sudah, ataupun menafikan, menolaknya kan. Subhanak haza buhtanun azim, dan sepatutnya kita kata subhanallah, ini adalah satu benda yang besar kan. Buhtan ni penipuan yang besar. Kemudian ya'izukumullah an ta'udu limislihi abada in kuntum mu'minin, Allah Ta'ala bagi amaran kat sini kan, Allah Ta'ala nasihatkan kamu, memberi pengajaran kepada kamu supaya jangan kamu balik semula buat lagi benda ni sekali lagi kalau kamu ni beriman. Kemudian Allah Ta'ala sebutlah akhirnya kan, wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim, dan seterusnya ialah innal lazina, Allah Ta'ala bagi amaran yang terakhir kat sini kan dalam ayat ni, iaitu siapa-siapa yang suka, ini secara umumnya kan, iaitu siapa-siapa yang suka, yuhibbuna an tashi'al fahishah, suka benda-benda yang buruk ni tersebar, fil lazina amanu, di kalangan orang yang beriman, lahum azabun alim fid dunya wal akhirah, Allah Ta'ala kata dia akan terkena azab yang dahsyat, yang teruk di dunia dan akhirat. Maknanya azab di dunia dia boleh jadi dalam bentuk hukuman kan, hukuman maknanya Allah Ta'ala kenakan hukuman lah, hudud dan sebagainya, dan kemungkinan juga ialah bukan hukuman tu tapi melalui azab cara-cara yang lain kan, yang Allah Ta'ala akan kenakan, maknanya kena hukum dunia dan juga kena di akhirat tu kena azab lah. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, Allah tahu dan kamu semua tidak tahu kan. Jadi akhirnya ayat yang terakhir ialah sekali lagi ada walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Jadi kita tengok kan, ini adalah kali yang ketiga lah kan maknanya Allah Ta'ala sebut benda ni, iaitu walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalaulah tidak kerana
Jadi kita sebut kan yang dalam sesi lepas, iaitu bila Allah Ta'ala sebut macam ni, kadang-kadang ada jawapan, kadang-kadang tak ada jawapan, tak ada. Dia kata walaula, kalaulah tidak nescaya gini, kalau tidak. Tapi yang di sini tak ada pula kan. Dia kata kalaulah tidak kerana rahmat Allah, jadi tak ada jawapan. Lepas tu ada wa annallaha raufun rahim. Allah Ta'ala itu sangat rauf dan juga sangat rahim. Maknanya ulama-ulama kata lagi, ada jawapan di sini, kalaulah tidak kerana rahmat Allah itu, nescaya kamu akan, itu jawapan dia, bukan jawapan yang mahzuf dipanggil, yang tak disebut, yang tak, tapi difahami secara tidak langsungnya, ialah nescaya kamu akan ditimpa dengan azab serta merta kalau tidak kerana tidak kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang berlaku ini. Tapi alhamdulillah cerita tu peristiwa ini telah tamat dengan turunnya ayat ni, membersihkan Aisyah radhiyallahu anha, dan juga maka selepas daripada tu beberapa orang sahabat dihukumlah tetapi sebagai kita sebut tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul dia tu terlepas Jadi sebab apa? Sebab adalah dia menafikan. Jadi cerita tu panjang lagi lah kan. Jadi boleh tengoklah, insyaAllah boleh refer lagi kepada kisah ni dalam buku-buku yang sahih insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi